Assalamualaikum dan selamat datang kepada Profesor Madia Abdul Osman Yusuf dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami akan mempersembahkan dalam projek kami lakukan, iaitu projek yang kami usahakan, projek pemprosesan 400 yang kami usahakan di Sungai Lokan, Sungai Dua, di mana dalam projek ini kami akan membuka syarikat dan kami menamakan syarikat kami dengan nama Karijaya Enterprise. Dalam projek kami terdiri pada 4 ahli, di mana saya sebagai pengurus. Seterusnya ahli yang satu lagi, iaitu Rahaiza binti Nawi sebagai pengurus keuangan. Seorang lagi pengurusi pemasaran, iaitu Nura binti Jaafar, dan seorang lagi iaitu sebagai perunding, Nur Hazida binti Jaafar. Di dalam syarikat kami ini, kami memerlukan 2 orang pekerja sampingan sebagai pekerja am. Seterusnya saya akan memberikan kepada pembentang seterusnya bagi menjelaskan apa yang berlaku dalam projek yang kami lakukan ini pada Mahazila binti Jaafar. Assalamualaikum, saya akan meneruskan perbentangan ini. Bahagian saya akan membentangkan misi projek misi syarikat Karijaya Enterprise. Objektif utama syarikat kami adalah untuk memproses, mempelopori industri pembuatan rempah serta memonopoli pengeluaran rempah di Malaysia. Objektif kami ini terbagi kepada 2, iaitu objektif jangka pendek dan objektif jangka panjang. Objektif jangka pendek kami terbahagi antara objektif jangka pendek kami ialah membeli, memproses dan memasarkan rempah ratus, menambahkan kepelbagaian rempah ratus dan kegunaannya, dan menyediakan rempah ratus yang sedia untuk digunakan, iaitu segera dan tahan lama. Manakala objektif jangka panjang kami pula ialah meluaskan pasaran hingga ke peringkat antarabangsa. Kami juga bercadang untuk membuka cawangan di seluruh negara serta menerajui industri pembuatan rempah di Malaysia. Lokasi syarikat kami. Syarikat kami ini beroperasi di sebuah kilang yang terletak di Sungai Lokan, Sungai Dua, Butterworth, Pulau Pinang. Kami telah menyewa kilang ini daripada salah sebuah cawangan syarikat rempah yang tidak beroperasi. Saiz tapak untuk lokasi projek kami adalah merangkumi seluas 125,000 meter persegi. Seterusnya, keperluan kerja projek. Pertama, modal sebanyak RM20,000. Ia merangkumi perbelanjaan untuk deposit kilang, iaitu RM4,400, sewa kilang dan pejabat sebanyak RM2,200. Projek kami juga memerlukan 6 orang pekerja untuk menguruskan perjalanan operasi kilang. Lepas tu, yang seterusnya, kami juga memerlukan sebuah kenderaan syarikat, iaitu van yang dibeli dengan harga bernilai RM20,000.
van ini akan digunakan untuk memudahkan proses penghantaran dan pengedaran produk. Seterusnya ialah kami juga memerlukan pembekal bahan mentah dan bahan tidak langsung. Kebanyakan pembekal kami ini adalah berada di sekitar utara, iaitu 2 di Penang dan 1 di Ipoh, Perak. Lepas tu kami juga memerlukan pembekal mesin bagi membekalkan pelbagai jenis mesin bagi meneruskan semua operasi syarikat. Penyumbang modal utama. Modal kami yang sebanyak 200,000 terdiri pada 8,000 daripada modal sendiri, iaitu 20,000 daripada setiap ahli, 2,000 daripada setiap ahli. Kemudian 192,000 adalah pinjaman dari Bank Bumi Putera Farmers, iaitu 52,000 daripada gadai tanah, cagaran tanah, dan 140,000 adalah pinjaman berbentuk leasing bagi pembelian mesin, dan yang selebihnya adalah pinjaman berbentuk overdraft bagi modal pusingan modal. Okay, seterusnya kalau saya menyambung. Terima kasih Cik Hima. Saya Dora selaku pengurus bahagian pemasaran akan membacakan tentang strategi pemasaran syarikat Harijaya Enterprise. Syarikat kami menjalankan aktiviti promosi dan periklanan. Melalui promosi kami lakukan secara langsung atau tidak langsung, iaitu melalui penggunaan papan tanda perniagaan dan penggunaan kad perniagaan. Promosi bergerak dan pemerhatian jarak jauh juga dijalankan. Selain itu, dalam polisi harga, penetapan harga kami adalah berdasarkan kepada beberapa item, iaitu kualiti barang, kuantiti barang, jumlah bahan campuran, cara penyediaan, kadar pembungkusan, kos penyediaan, tinjauan harga pasaran. Pengedaran. Dari segi pengedaran, kami menggunakan share syarikat, iaitu kami lebihkan kepada kawasan yang berhampiran dengan syarikat. Selain itu, pengedaran juga daripada pembekal ataupun borong datang ambil sendiri. Ini memberi kebaikan kepada syarikat kami, iaitu menjimatkan kos kami. Dari segi pembungkusan, hampir 100% syarikat kami menggunakan plastik. Yang membezakan antara bungkusan dari bungkusan ialah dari segi saiz dan warnanya. Saiz dari segi kuantiti barang, warna ikut jenis barang. Target pengiktirafan. Syarikat kami akan beroperasi setelah mendapat pengiktirafan dari pihak berkuasa, iaitu mendapat kelulusan dan mengadakan bilik bersih kelas 3 British Standard atau American Federal Standard 100,000. Ini penting untuk menjamin produk yang kami hasilkan adalah bersih serta tidak terkontaminasi oleh benda asing, terutamanya bakteria. Setelah itu, reka bentuk bangunan adalah dipastikan sesuai untuk aktiviti syarikat. Sekian, terima kasih. Silakan kepada Assalamualaikum dan selamat petang kepada Dr. Osman dan rakan-rakan yang masih setia berada dalam bilik ini. Saya akan membentangkan perancangan operasi.
Perancangan operasi merupakan satu rangkaian aktiviti yang diatur untuk mencegah proses penjualan barangan atau perkhidmatan yang berkualiti. Ia juga meliputi aktiviti merancang, mengguna dan mengawal sumber yang ada. Strategi operasi. Beberapa strategi operasi telah dibentuk. Yang pertama ialah memastikan urusan berjalan lancar. Kedua, kreatif dan inovatif. Ketiga, meningkatkan mutu perkhidmatan dan bijak berinteraksi. Empat, bekalan bahan mentah dari ramai pembekal. 5, pemeriksaan yang rapi. Selain itu, dari segi kemudahan pula, ruang kilang dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti penyedut haba, kelengkapan mesin jangkit, bekalan elektrik dan air, tandas, surau dan sebagainya. Dari segi pekerjaan dan kesemuaannya, pihak majikan telah menyediakan beberapa peraturan tata tertib untuk memastikan pentadbiran berjalan dengan lancar. Selain itu, pihak pekerja wajib mematuhi setiap peraturan yang telah diadakan. Antara keistimewaan berikut ialah polisi perkhidmatan, gaji dan allowance, gaji dan allowance dan disiplin pekerja. Ini merupakan strategi perancangan projek. Kami ialah bahan mentah. Di sini kami telah menyediakan beberapa sampel bahan mentah seperti buah pelaga, bunga jengkit, biji sawi, lada putih, hitam manis dan putih. Proses kami melibatkan penyediaan bahan mentah, proses memanggang, mengisar, membungkus sehinggalah ke gudang barang siap. Contoh barang yang telah siap ialah seperti rempah kari, rempah kurma, serbuk kunyit dan serbuk cili kering. Anda boleh melihat di sini kalau pelan operasi syarikat kami ialah satu, operasi perniagaan melibatkan operasi kilang, operasi pengedaran, operasi penjualan. Yang kedua ialah tenaga kerja. 3, demografi lokasi. 4, metode dan peralatan. Rancangan keuangan syarikat kami ialah melibatkan matlamat dan objektif. 2, strategi rancangan keuangan. Kesimpulan ialah 1, sistem pengurusan dalam perusahaan rempah yang moden. Rangkaian pasaran yang lebih cepat dan promosi yang berterusan pasti dapat membantu meningkatkan pengeluaran rempah serta menarik lebih ramai lagi pengguna rempah. Yang kedua ialah menggunakan sistem pengurusan dan kaedah pemprosesan yang berteknologi tinggi agar produktiviti pengeluaran dapat ditingkatkan. Ketiga ialah berpotensi untuk dikomersialkan dengan lebih meluas untuk kegiatan promosi dari semasa ke semasa serta mewujudkan lebih banyak produk makanan yang berasaskan rempah rantai. Selain itu juga kami berharap syarikat kami ini akan dapat direalisasikan pada masa akan datang. Ya, terima kasih.